SKAA, SKAB 4943, Solid Waste Management, Critical Thinking Group Video, Recycle Product, Lecture, Dr. Shazwin binti Matoib, Group 2, Siti Nabila binti Abu Hussan, SX161693KAWF04, Mio Fadil bin Mohd Hadri, SX180118KAWS05, Ahmad Zul Hakim bin Zamaluddin, SX180360KAWS04, Muhammad Ashraf bin Zakaria, SX180374KAWS05. Process to produce the product. First is production, raw resources, secondary product, current product usage, present by Zerul. Second is consumption, material issue, storage and collection, commercial value, present by Mior. Third is waste management, recovery process and facilities, cost and benefits, present by Nabila. Lastly, the environmental impact, pollution diversion, byproduct, disposal, present by Ashraf. Sebelum terhasilnya beg kita semula ini, bahan-bahan yang digunakan adalah hasil daripada produk yang lain setelah dikita semula. Antara produk tersebut adalah seperti banting dan banner, yang mana bahan digunakan adalah terpaulin dan sintetik paper. Produk seperti banting dan banner ini sering digunakan hanya sekali bagi sesuatu acara atau majlis dan kemudian akan dibuang. Adalah satu pembaziran kerana kualiti bahan yang digunakan boleh bertahan lama. Consumption. Material issue. Banner adalah antara bahan produk kita semula yang amat popular seperti pembuatan beg kerana campuran bahan yang terhasil menjadikan ianya produk yang tahan lasak, kalis air mudah dilipat dan mudah dibawa ke mana-mana. Namun terdapat beberapa halangan untuk menjayakannya, iaitu isu bahan di mana pengeluaran banner yang terlampau banyak. Namun bahan tersebut kebanyakannya telah lama disimpan, tak digunakan dan mulai reput dan tidak sesuai digunakan bagi pengguna. Oleh itu, ianya perlu melakukan suatu kaedah pengasingan dari segi warna dan jenis bahan dan ianya memerlukan masa yang agak lama dalam melakukan proses pemilihan dan penilaian sebelum dijadikan beg kita semula yang sesuai dengan pengguna. Storage and collection. Dalam proses ini, ruangan penyimpanan amat penting di mana bagi mengelakkan bahan tersebut dari cepat rosak, reput. Oleh itu, kaedah penyimpanan adalah di dalam ruangan yang tertutup, terhindar dari cahaya matahari, habuk dan serangga. Manakala untuk proses pengumpulan, banner yang telah terkumpul akan melalui proses pengasingan dan pemilihan untuk mendapatkan hasil yang terbaik, selesa, selamat untuk pengguna. Oleh itu, sumber pemilihan dalam pengumpulan banner ini hendaklah dari sumber yang mudah dan murah didapati seperti di sekolah, universiti maupun di pusat kita semula. Bagi commercial value, dalam proses pembuatan beg yang dibuat dari banner ini, ianya turut dapat menjana pendapatan bagi golongan tertentu seperti orang QU, ibu tunggal maupun orang yang mahu mencari pendapatan lebih. Dan hasil beg yang telah siap boleh dipasarkan di pelbagai pusat membeli belah, hotel, kedai runcit dan kerana hasil kreatif yang inovatif dalam menghasilkan barangan yang mampu berdaya saing ini, ianya dapat bersaing dengan plastik beg kerana plastik beg sifatnya tidak mudah dilupuskan dan amat membahayakan pengguna. Selain itu, dengan pelbagai bentuk, corak dan warna, ianya juga boleh dipasarkan melalui Shopee atau Lazada dengan kadar yang murah dan mampu milik. Terima kasih diucapkan kepada rakan saya Mio Fadil dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nabilah binti Abu Hassan akan menerangkan berkenaan dengan waste management iaitu pengurusan sisa. Pengurusan sisa adalah termasuk pengumpulan, pengangkutan, pengukuhan dan pelupusan sisa. Secara lebih luas, ia termasuk apa-apa aktiviti yang terlibat dalam organisasi pengurusan sisa daripada pengeluaran kepada rawatan akhir. Pengurusan sisa tidak dinafikan merupakan salah satu cabaran utama yang dihadapi oleh masyarakat yang lebih maju memandangkan peningkatan yang berterusan dalam pengeluaran dan impak alam sekitar
ekonomi dan sosial. Walau bagaimanapun, trend semasa adalah untuk mengurangkan amalan ini memihak kepada alam sekitar dan ekonomi. Arahan Rangka Kerja Sisa 2008 memperkenalkan hierarki pengurusan sisa di mana pilihan yang ditunjukkan daripada keutamaan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah ialah pencegahan, penggunaan semula, kitar semula, pemulihan bahan, tenaga dan akhirnya pelupusan sisa. Seperti yang dijangkakan, pilihan pertama adalah berdasarkan pengurangan penjanaan sisa sama ada dengan tidak menggalakkan penjualan barang pakai buang, menghadkan penggunaan plastik, menggalakkan pemulangan dan sebagainya. Pilihan terbaik kedua ialah penggunaan semula bahan banner seperti yang telah diterangkan oleh rakan saya iaitu Mio. Contohnya, banner yang telah diguna pakai dijadikan sebagai beg beli belah. Pengguna boleh membawa untuk mengisi barang-barang yang telah dibeli dan secara tidak langsung, ini dapat menjimatkan kos pembelian plastik di pusat membeli belah tersebut. Faedah pengurusan sisa. Yang pertama adalah ekonomi. Dari segi ekonomi, pengurusan sisa banner ataupun banting melibatkan pengumpulan, pengasingan, kitar semula dan apabila difasilitasi dengan betul, ia menyediakan sumber tenaga dan sumber. Oleh itu, ia mempunyai potensi ekonomi yang besar yang perlu dimanfaatkan oleh entiti awam dan swasta. Yang kedua, sosial. Selain mewujudkan pekerjaan, pengurusan sisa yang lebih baik membawa kepada kualiti hidup yang lebih baik untuk penduduk tempatan dengan meningkatkan keadaan kebersihan dan mengurangkan risiko kesihatan yang berkaitan dengan pembuangan haram dan kutipan sampah yang tidak mencukupi. Yang ketiga, alam sekitar. Kelebihan utama pengurusan sisa banner ataupun banting adalah untuk mengurangkan kesan terhadap alam sekitar dengan meningkatkan kualiti udara dan air serta menyumbang kepada pengurangan pelepasan gas rumah hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita akan membincangkan tentang penggunaan bahan canvas. Seperti sebelum video ini, sahabat-sahabat saya ada menerangkan tentang canvas. Canvas ni sebenarnya sinonim dengan banner lah. Banner kalau kita tengok selalu berjalan, banner tu adalah daripada material canvas. Adakah canvas ini adalah mesra alam? Itu persoalannya sekarang kita akan bincangkan. Kalau ikutkan, adakah dia memberi impact, bahan canvas ini impact kepada alam semula jadi? So kita akan bincangkan sedikit. Sebelum tu kita cuba untuk berbincang. Kalau kita tengok, mari kita cuba bezakan dengan plastik. Okey, plastik bag adalah satu bahan yang mana dia sangat mudah, sangat susah untuk diuraikan ataupun untuk luput. Sebab itu penggunaan plastik bag ini tidak memberi orang kata mesra alam kepada alam semula jadi. Jadi kalau kita tengok canvas ni, kalau ikutkan canvas ni bahan dia adalah daripada kapas dan juga linen. Kalau ikutkan canvas ni satu bahan yang sangat tahan lasak. Kalau kita ikut dari negatif punya pemikiran, kita tengok canvas ini dia kalau kita buang dia akan memberi impact kepada alam semula jadi. Sebab apa? Dia lambat untuk mengurai. Tapi dari sudut yang lain, kalau kita tengok bagaimana canvas ini kita boleh gunakan secara recycle. Mana bahan kita gunakan, kalau pada pendapat saya lah, apa yang benda yang alam semula jadi apabila kita boleh meminimalkan pembuangan dia. Maknanya canvas ni dia punya penggunaannya sangat banyak lah. Kalau kita tengok, kalau recycle dia boleh buat dalam bentuk bag. Okay, kalau bentuk bag itu maknanya macam-macam bag boleh. Bag untuk pergi pasar boleh. Ada orang ikut kreativiti. Ada orang buat bag tu sangkut di basikal.
Ada orang buat beg untuk pencil box. So dia ada pelbagai benda yang boleh direka dalam bentuk canvas. Sebab tu bagi pendapat saya, canvas ini adalah satu benda yang sangat alam semesta jadi, sebab dia boleh meminimalkan untuk pembuangan ataupun zero pembuangan. Itu maknanya kita lihat canvas ini adalah satu benda yang bermanfaat dan dia boleh melindungi alam sekitar. Sebab apa? Penggunaan dia boleh dibuat, boleh recycle balik. Bagi produk ini, kita dapat menghasilkan antara beberapa cadangan yang terbaik. Antara cadangan itu, kami bersetuju dengan kita semula banting dan bena dapat menjadikan beg pelbagai guna. Cadangan ini dapat menjimatkan kos pembelian plastik. Okey, untuk yang kedua, cadangan kami adalah ini dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar apabila pembuangan sisa berkurang. Okey, untuk oligarki pula, yang pertama dapat menghasilkan dan juga menaik taraf bagi hidup seseorang yang membeli. Okey, yang kedua, ini dapat menjana sumber pendapatan bagi golongan yang menjual beg dari bahan bena ataupun banting. Sekian, terima kasih. Thank you for watching.